Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sing soal, hal yashfa'u ahadun zalikal yawma, adakah memberi syafaat oleh seorang daripada makhluk pada demikian itu hari, ini hari akhirat. Jadi syafaat ni apa? Iaitu talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Syafaat ni maknanya talabul khairi, minta kebaikan, minal ghairi, daripada yang lain, ilal ghairi, kepada yang lain. Itu dia panggil syafaat. Jadi ada ke tak seksa akhirat kelak tu, orang di kalangan makhluk Allah Ta'ala ni yang boleh minta kebaikan daripada Allah untuk kita, manusia ni. Itu maksud syafaat. Sebab tu kita minta syafaat tu, memang betul lah. Ada kata minta syafaat dengan Allah, yang minta dengan Nabi-Nabi, yang minta dengan wali-wali. Minta dengan Allah tu, Allah nak minta dengan siapa pula? Minta syafaat dengan Allah tu, Allah nak minta dengan siapa pula? Dah syafaat-syafaat tu talabul khairi minal ghairi, minta kebaikan daripada orang lain. Jadi Tuhan tu kena minta daripada orang lain, nak minta dengan siapa pula? Sudah dia lah hak memperkenal, mengizinkan syafaat. Dia tu orang panggil kalam orang bodoh, orang yang bercakap tanpa mengetahui definisi. Tu kata kita tak boleh minta syafaat dengan selain daripada Allah. Tu minta syafaat hanya pada Allah Ta'ala juga. Man zalladhi yashfa'u indallah man zalladhi yashfa'u illa biiznih. Tidak dapat memberi syafaat oleh seorang pun melainkan dengan izinnya Allah Ta'ala. Jadi dia pahal kata orang minta syafaat dengan Allah Ta'ala, minta syafaat dengan Allah Ta'ala, patut Allah Ta'ala nak beri syafaat, nak minta syafaat dengan siapa? Nak minta dengan siapa? Kerana syafaat tu dalam talabul khairi minal ghairi ilal ghairi, minta kebaikan daripada orang lain untuk orang lain. Jadi Tuhan tu kena minta kebaikan daripada siapa pula? Untuk kita manusia ni. Ada Tuhan lain pada Allah? Tak ada. Sebab tu memang syafaat tu tugas para-para nabi, tugas para-para wali, ulama dan sebagainya. Itu maksud. Yang mengizin syafaat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang mensyafaat manusia lah, iaitu para nabi, para rasul, para wali. Yang mengizinkan syafaat tu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta syafaat dengan para nabi, maknanya para nabi tu minta daripada Allah untuk kita umat tu kebaikan. Itu makna talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Minta kebaikan daripada orang lain, ini daripada Allah untuk orang lain, ini untuk umat manusia. Itu makna syafaat. Jadi soalnya, hal yashfa'u ahadun zalikal yauma, adakah memberi syafaat oleh seorang di kalangan makhluk Allah pada demikian itu hari, yang hari akhirat itulah. Tu jin jawab, yashfa'ul anbiya'u, memberi syafaatlah oleh para nabi. Tu Jadi memanglah dalam Quran Allah Ta'ala sebut,
wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda tu orang panggil apa? Syafa'atul uzma. Tuh. Nah. Jadi syafaat tu memang sabit dalam hadis. Hadis-hadis pun banyak. Nabi kata kullu ummatin tatba'u nabiyyaha. Tiap-tiap umat manusia ni mengikut akan nabinya. Yaquluna, berkata mereka itu ya fulan isfa'. Ya fulan, ya nabi Allah. Ya nabi Allah, isfa', beri syafaatlah pada kami. Hatta tantahi syafa'atu ila nabi, hingga terhentilah oleh syafaat tu kepada nabi. Tu fazalikal yauma yab'atsuhullahu bil maqamal mahmud. Maka demikian itu hari membangkit akan Nabi Muhammad oleh Allah pada tempat yang terpuji, iaitu syafaatul uzma. Jadi akhirat kelak tu manusia ni akan berhimpun satu tempat, kemudiannya ru'usun nas, ketua-ketua manusia ni Allah Taala bagi ilham supaya pergi jumpa dengan para nabi masing-masing. Maka pergi kepada Nabi Adam. Nabi Adam pun tak kata nafsi izhabu ila ghairina. Hinggalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia siapa tu? Jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia kata isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah. Syafaatkan kami pada Tuhan engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi kita lah kata analah. Akulah ahli punya syafaat ni, akulah ahli. Tu sabit dalam Quran, sabit dalam hadis. Syafaat para nabi ni sabit. Wajib kita kena beriman. Wal malaikatu tu tambah. Wal malaikatu dan para malaikat. Para malaikat pun ada juga. Tuh. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Al-Quran sebut. Wa kam mim malakin fis samawati, dan berapa banyakkah daripada para malaikat yang ada pada segala langit-langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, tidak terkaya oleh syafaat mereka itu akan sesuatu apapun, illa melainkan min ba'di an ya'zanallah, kemudian daripada bahawa mengizinlah oleh Allah Taala liman yasha wa yarda, bagi siapa yang Allah Taala kehendak dan Allah Taala redha. Artinya sabitlah ada orang panggil syafaat untuk manusia ni daripada para malaikah. Tu. Dalam hadis Nabi kata daripada Abu Sa'id, ini riwayat Bukhari. Wa ana Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata ia, innan nabiyya, bahawasanya Nabi SAW qala, bersabda ia, fayaqulullahu azza wa jalla, maka berfirmanlah oleh Allah Ta'ala akhirat kelak, syafa'atil malaikatu, tuh, memberi syafaatlah oleh para malaikat, wa syafa'an nabiyuna, dan memberi syafaatlah oleh para nabi, wa syafa'al mu'minuna, dan memberi syafaatlah oleh orang-orang mukmin, walam yabqa, dan tidak kekalah illa arhamur rahimin. Malaikat Tuhan yang merahmati orang-orang yang kasih belah. Fayaqbidu qabdatan minan narih fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Maka dikobakkan akan satu kobak daripada api neraka. Maka dicabutkan akan satu cabuk daripada api neraka manusia ni. Fayukhriju, maka keluarlah minha daripada neraka qauman, akan satu kaum lam ya'mal khairan qattu, yang tidak beramal lah mereka itu kaum akan satu kebaikan pun langsung tidak beramal, tapi ada iman dalam hati dia. Tu nak cerita kata bahawasanya ada syafaat para nabi, para rasul dan para malaikat. Wal awliya'u, dan para wali. Para wali pun ada juga beri syafaat. Tapi ini syafaat bawah lah. Kerana syafaat yang paling besarnya ialah syafaat Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaatul uzma. Wal ulama'u, dan para-para ulama. Alim ulama pun ada juga. Nah. Sebab tu kita kena kasih kat ulama. Tu. Jangan orang panggil biadab dengan alim ulama. Tapi ulama mana? Al-amiluna, yang beramal mereka itu. Ulama Freemason tak boleh. Ada ni. Ada sungguh. Nah. Siapa ulama Freemason pertama jadi Syekhul Islam? Namanya Musa Al-Kazim Afendi. Nah, Syekhul Islam pertama daripada kalangan Freemason. Nah, setelah jatuhnya Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani. Bukan dia yang semaya mayat, Abdul Hamid Ats-Tsani. Dia ahli Freemason. Sama juga Muhammad Abduh, mufti Mesir, Freemason tu. Tu. Ia menyebab kejatuh kerajaan Uthmaniyah ni kenapa? Antara sebabnya fatwa dia apa? Riba tu tidak pinjaman bank, riba pada pinjaman bank tu tidak haram. Maka hingganya orang panggil kad hutang banyak Uthmaniyah nak bankrupt, diisytihar bankrupt. Sebab itulah kerajaan khilafah Uthmaniyah ni melemah saat mana berhutang dengan bank. Nah, riba itulah. Itu disebut oleh Dr. Abdul Qadir As-Sufi dalam kitab Sultaniyah. Tokoh saya kagum lah. Hingga pondok kita nama Sufi itu bukan tasawuf tu dah. Tapi kerana Dr. Abdul Qadir As-Sufi. Saya minat baca karangan ya. Sebab tu dia kata nak mengembalikan khilafah Islam ni bukan dengan takbir Allah akbar. Ya Islam kita. Tak gitu. Dua betul dia kata. Pertama ekonomi, yang kedua ilmu pengetahuan. Kenapa kejatuhan khilafah Uthmaniyah itu sebab ekonomi? Nah, dia pinjam duit daripada bank, riba, sehingga pak ulama untuk memastikan orang panggil terjadinya pinjaman bank oleh kerajaan Uthmaniyah dengan bank tu tidak kata haram, tidak jadi bermasalah, maka mufti-mufti yang orang panggil apa? Ada apa orang panggil? Freemason punya hubungnya buat keluar fatwa. Apa fatwanya? Tidak haram. Riba bank tidak haram. Bankrupt Mesir. Siapa keluar ni budak-budak lagi? Kata ni. Jangan kata nak pergi ke kerajaan Uthmaniyah, dia sendiri bankrupt mula-mula sekali. Kata ni. Lepas tu kerajaan Uthmaniyah pula bankrupt. Yang kedua, Syekhul Islam daripada Freemason, Musa Al-Kazim Afendi. Ni berat ni. Adalah sepakatan supaya kalau jatuh Khalifah Abdul Hamid itu dialah jadi Syekhul Islam. Dia pun sanggup tanda tangan. Tu. Ulama lagu tu tak dapat lah syafaat murid syafaat. Dia pun berat juga lah. Selok juga lah daripada masyarakat kelak. Tu. Ya, betul. Jamaluddin Al-Afghani. Tapi Syekh Muhammad Abduh tu alim tu. Bukan kata kita kata Freemason tu makna dia jahil dah, yang alim. Syekh Muhammad Abduh ni ada karangan syarah di atas, hasyiah di atas syarah Ad-Dawani atas syarah atas akidah aqaid Adudiyah. Okey bang, mai. Payah bahasa dia tu. Jadi Syekh Muhammad Abduh ni memang alim. Lama makul, mankul wa makul. Tetapi orang panggil ada lah, orang panggil apa? Sehingga Sa'id An-Nursi tu dia tak suka kepada Sultan Abdul Hamid ni. Kenapa? Kerana Sultan Abdul Hamid ni merai ke orang panggil Muhammad Abduh, Jalaluddin Afghani, Rashid Ridha dan sebagainya. Padahal Sultan Abdul Hamid tak tahu kata pokok ni lah hak sepakat untuk menjatuhkan khilafah Uthmaniyah. Rashid Ridha tu dia khutbah siap di Masjid Haram ketika dia buat haji. Dia khutbah apa? Supaya membai'ah Syarif Hussein sebagai khalifah baru. Tu. Rashid Ridha. Jadi kacau bilau lah. Dia ulama yang orang panggil apa ni? Yang boleh beri syafaat akhirat kelak ni. Wal ulama amiluna, ialah ulama-ulama yang beramal. Ini sabitlah hadis Nabi SAW. Riwayat daripada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
Yashfa'u yaumal qiyamati salasatu. Memberi syafaat pada hari kiamat akhirat kelak tu ialah tiga. Tiga tu bukan hanya tiga. Ismul adad la mafhumalah lah. Nama bagi bilangan ni kita tak boleh nak faham dengan dia kata tiga saja hak boleh beri syafaat. Ada. Dalam hadis ni sebut tiga. Dalam ayat lain ada sebut empat. Nah, jadi tak boleh nak kata hanya tiga ni ya sabitlah hadis hak sahih. Ada Ada lagi hak lain. Nah, tapi dalam hadis ni sebut tiga. Mana? Al-anbiya'u ialah para-para nabi, summa al-ulama'u kemudian para-para alim ulama, summa syuhada'u kemudian orang-orang yang mati syahid. Tu orang yang mati syahid. Syahid dunia akhirat dan syahid akhirat saja. Itu. Adapun syahid dunia saja, tu tak dapatlah. Kenapa dia sendiri kena heret dalam api neraka? Mana syahid dunia saja, iaitu orang pergi perang jihad fi sabilillah tapi bukan niat li'ila'i kalimatillah. Dia pergi perang juga lawan orang kufar, orang kafir tu, tapi niatnya apa? Supaya orang bagi gelaran dia pemberani, sang pemberani al-ghazi. Tu pahlawan. Nah, asy-syahid. Dia nak dapat tu. Maka dia pun mati dalam peperangan. Dapatlah gelaran asy-syahid. Rupa-rupanya ke neraka. Berdosa lah. Berdosa. Jadi dia tu dipanggil syahid dunia saja. Maka syahid dunia ni pun kena tak boleh mandi lah. Tak boleh mandi, tak boleh kapal. Pakai tanah dengan pakaian dia tu. Sama juga syahid dunia akhirat. Mana orang pergi perang jihad fi sabilillah lawan kufar, orang kafir li'ila'i kalimatillah. Mati dalam peperangan tersebut. Maka tu pun tak kapal, tak mandi, tanah dengan pakaian perang dia tu. Adapun syahid akhirat, tu mati orang mati syahid sebab mengandung, sebab beranak, sebab kebakaran, sebab mempertahankan harta dia daripada kena berapa, sebab pergi mengaji ilmu agama mati dalam perjalanan, atau mati di pondok ke, duk tengah mengaji mati lapar sangat tak ada berah. Nak makan. Ni. Betul tak ada berah? Rasa banyak makan ni pada mengaji dah. Kalau mati takdir Allah Ta'ala dia kata syahid. Syahid apa? Syahid akhirat. Lama pun tak mandi, tak kapal kot berat. Ini mati dalam pengajian ni. Lutfi ni kata. Ngaji agama ni mati syahid. Lepas tu, tanah dengan baju kuning tu. Jangan. Kena mandi, kena kapal, kena semaya. Itu syahid akhirat. Jangan buat tukar yang lah. Orang mati COVID ke apa kalau kita nak keliling kata syahid sekalipun syahid akhirat. Payah tak mandi orang mati sebab COVID itu bukan sebab dia kat syahid dunia, bukan. Sebab kumai COVID itu. Faham tak? Sebab kumai COVID. Ni. Dalilnya gati dengan tayammum. Tu. Tapi tak tahulah mandi ke tak mandi. Setengah kata mandi, setengah kata tak tayammum, tak mandi, wallahu a'lam. Kita pun tak ajing mengurus jenazah tajhizil mayit orang mati COVID ni tak ajing. Macam-macam lah bagai-bagai. Cuma pastinya kalau kata tak mandi orang mati COVID ni sebab dia syahid akhirat, syahid dunia, tak betul lah tu. Kurang tepat lah tu. Bukan kurang tepat, tak betul tu. Barangkali tukar kali. Tak mandi itu bukan sebab mati syahid dunia. Lepas tu sebab ijtihad kerana bahaya kumai COVID ya. Habis itu. Palau yang ini. Wa syuhada'u dah orang mati syahid. Ya kat tadi sebut dah. Tu. Mana yushfa'u syahidu fi sab'ina min ahli baitihi dalam hadis sebut. Dalam hadis sebut. Yushaffa'u syahidu mensyafa'atlah oleh orang yang mati syahid tu fi sab'ina pada 70 orang min ahli baitihi pada ahli bait keluarga dia. Keluarga dia hak mukmin lah, hak mukmin, hak muslim lah. Orang kafir tak boleh syafaat. Tu. Jadi orang mati syahid pun boleh bagi syafaat. Begitu juga orang hufaz, orang hafal Quran. Hafal Quran dengan makna hafal ingat sungguh serta tatbik amal lah. Kalau hafal Quran macam Hazling, berat dah ingat semua ayat Quran. Orang tanya pula orang surah gapo. Jadi itu.
Hafal Quran ingat apa beramal. Nah, hafal Quran boleh ditogok agak jadi juga. Ada ustaz orang hafal Quran tak ada apa tak ada? Sini. Ya orang panggil apa? Kacil shock. Kau apa dia panggil? Kacil shock ke orang? Kejutan budaya. Ya kalau kacil shock tu bahasa Melayu apa? Inggeris. Terjemah Melayu, kacil shock tu apa? Ya. Shock tu budaya. Shock tu kejutan. Oh, shock. Oh, shock elektrik tu lah. Nah, kejutan, kacil tu apa culture? Budaya. Culture shock maknanya budaya terkejut. Oh, terbalik je. Terbalik je. Dia ni, budaya terkejut, kejutan budaya. Tu. Dia duk tahfiz dia berjuruh lah. Ngapa Maggi pun tak makan, jaga sungguh-sungguh dia ni. Duk tahfiz pondok tak apa. Nah, jaga sungguh duk tahfiz. Bo tu apa keluar daripada kelas tahfiz tu. Nah, kena dunia ni kak. Nah, berat ada. Siapa-siapa kau orang hak tangguh yang mengaji tu dengan pula yang ia jadi email tu tak sama dah sorang ngah. Ramai hak mula-mula ya sebelum tinggal pergi Mesir. Kata macam mana sorang jadi lagu lain ni tak suka tak sedap. Quran pun jadi tak ingat. Nak apa nak masuk air kecil setel kok. Tu jadi bebas sangat. Nah, yang masuk di school tu masuk di school ni togok kau tu habis jadi orang gitu bukan hafiz Quran. Nah, tu cek pik dia panggil dia ni mungkin hafiz dak. Faham tak? Ustaz Khidil lah faham. Lupi faham kat dia ni. Tu orang tak hafal Quran gitu faham tak? Hafal Quran ni ingat ayat Quran serta beramal dengan isi kandungnya Al-Quran. Mana? Tinggal hak Tuhan Tuhan tegah. Dia buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegah. Baru tu hafiz. Tu baru boleh syafaat 10 orang daripada keluarga. Nah. Sabit warislah hadis Nabi ke? Orang-orang hafal ahli Al-Quran. Nah, ahli Al-Quran ni mana orang hafal Quran serta amal isi kandungan Al-Quran ni boleh mensyafaat ke ahli keluarga dia 10 orang akhirat kelak. Dah. Baik, habis itu. Sing soal. Hal yashfa'u. Betul tak? Fiman yashfa'u min. Fiman yashfa'u man udhina lahu bisyafa'ati. Fiman pada siapakah yashfa'u disyafa'atkan man mereka udhina yang diizinkan lahu baginya man bisyafa'ati dengan syafaat. Siapa hak boleh dia bisyafa'at? Nabi-nabi ni orang-orang yang diberi izin untuk syafaat. Lalu syafaat tu untuk siapa? Untuk siapa syafaat tu? Jin jawabnya yashfa'una memberi syafaat lah mereka itu para nabi, para malaikat, para wali, para ulama yang beramal, syuhada dan hufaz tadi tu. Fi ba'dil mu'minina la'asina. Pada sebahagian orang-orang mukmin yang bermaksiat mereka itu. Tu macam kita orang mukmin yang banyak maksiat pada Allah Taala ni. Itu ni. Yalah dah epic tu orang panggil gitu. Huduh perangai tak. Hafal Quran ni lah orang panggil sebab hafal Quran tapi tak ngaji agama. Ni bahaya. Sebab tu kita taruh bimbel tu. Tahfiz ni tumbuh sebagai cendawan. Kalau di Sungai Buloh ni berapa ratus tahfiz? Ratus. Situ tahfiz, sini tahfiz. Muka senang buka tahfiz ni. Lagu mana? Letak je bubuh tahikmu atas kursi tu kak. Hatuk punggu degung tu kak. Aja. Dia tidur. Kadang-kadang ustaz tahfiz budak hafiz ada. Dia duk cek. Tu senang buka tahfiz ni. Ngapa? Ingat? Tak ingat? Rotel. Habis lah. Makna gapo tu saya suruh kau tak ada. Ni kita taruh bimbel lah. Kalau buka tahfiz serta ajar juga orang panggil asas fardu ain tak apa dah. Jangan tahfiz semata-mata tahfiz. Lepas tu nak tarik pula orang tua nak atas ke tahfiz tu dia bubuh ma'had tahfiz. Apa? Ada akademik. Hafal Quran serta mengaji matematik, sains,
Bahasa Melayu. Ada gitu. Nah, aku dulu kalau gitu lah. Tahfiz aku dulu tahfiz Darussalam. Nah, lagi tu hafal Quran, mudi belah bapak Wahabi. Itu tak ngaji ni. Kita ni. Ngaji juga tauhid ala Wahabi ya. Tuhan duduk atas langit, duduk atas harah. Nah, tu bid'ah, ini maulud bid'ah, tu bid'ah. Tak ada mazhab ala mazhabiyah. Setahun 2 kali ya hantar pelajar-pelajar dia, setengah ngaku aku sekali lah naik bah. Gimana nu? Pondok Jahid Siddiq, Dr. Jahid Siddiq. Pondok Wahabi di Tani, di Naga. Ngaji dengan fok-fok Wahabi sana. Itu. Nah, Dr. Jahid Siddiq, siapa lagi nak ni Dr. Ismail Lutfi. Ismail Lutfi dah. Bukan Lutfi ni, Ismail Lutfi hak Wahabi tu rasa tak silap. Nah. Tapi saya tak dia dengan tausiah ya, Ismail Lutfi ya. Kalau hak dan nadah tu dia buka kitab lah, Yawi kitab free hak Saudi kan. Dengan Dr. Jahid Siddiq. Kemah madrasah ya Wahabi ni. Sebelum nak akad takbir tu, ya ada pengawal, ya. Cek dengan pedal ni. Sah apa tak sah? Betul ke tak sah? Soft. Ya heret kena dia ni. Jadi apa? Ngapa hadis apa orang mau pondok ya tu. Pondok Ar-Rahmaniyah kata tak silap saya. Lama dah. Sudah molek yang mujurnya ustaz tahfiz saya tu nama Ustaz Abdul Muhaimi. Anak Tok Guru Haji Allah kata panjang dia hak lawan Wahabi kuat tu jadi kita pun tak ada jadi Wahabi lah mana lah masa duduk sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz tu dah je 4, dah je 5, dah je 6, 3 tahun. Tak ada UPSA lah. Masuk ma'had tu dengan syahadah lah. Dengan syahadah tahfiz. Nah. Nah tu. Mudah lah ngapa Quran lah. Nak ngapa. Ada pun ngaji ilmu agama tak ada. Sebab tu pondok ya beza. Sebab tu apa? Setengah-setengah tutup pondok tu ya anti tahfiz ni. Setengah-setengah tutup pondok bukan semua dia ni. Anti hak tahfiz ke mana? Hak lagu tu. Hak ngapa Quran saja tak mengajar lagu lain. Ya paling kurang tahfiz ni, ya tak mengajar nahwu sarah ke apa ilmu alat ni pun. Ya kena ngajar juga 3 ilmu fardu ain ni, tauhid, fiqh, tasawuf. Kita jauhi tak apa. Sah lah orang panggil ma'had tahfiz tu nak diklaim ke tahfiz ahli sunnah wal jamaah. Tak ada hal dah. Sebab ia kalau budak tahfiz, dia kena nak ngapa nahwu pula, nak ngapa tasrih pula. Gila dah. Tak jadi hijau dia. Quran pun tak habis. Nak ngapa nahwu sorak pun lepas. Tak ada boleh gapo sekarang. Lah kali balik ya hana gendel lah. Waktu ya kalau nak buka tahfiz ni jangan ada kaedah jugaklah. Mana tahfiz hafal Quran tupu betul-betul 100%. Mana dalam pengajian muqarrar dia tu 80% atau 70% tahfiz, hafal Quran. 30% tu lah tauhid, fiqh, akhlak, tauhid, fiqh, tasawuf, fardu ain, lepas fardu ain. Habis hafal Quran barulah ngaji kok pondok pula. Kalau nak ngaji kok pondok. Itu tu. Jadi kalau duk habis dengan hafal Quran saja, tak ngaji ilmu-ilmu agama, ulumuddiniyah, tak belajar orang panggil dirasah Islamiyah, hanya memadai tahfizil Quran saja, ni bawa jadi orang panggil hafiz. Nak jadi tu imam tarawih, suara sedap. Orang kampung pun saya lah. Dia ni. Ayat kata nak sambung ngaji Mesir, orang pun nak tanggung belajar. Rupa-rupanya pergi duduk joli. Duduk joli. Kalau joli benda halal apa? Buat benda-benda haram. Dah tak pernah bebas. Duduk tahfiz asrama, ketak. Tinggi, pagar, nak locak ada ni, khawak. Lekat situ mampu kerah. Ada ni. Lepas tu? 3 tahun tu. Tak ngapa sungguh-sungguh. Jadi malaikat. Lepas tubik tu seperti syaitan terlepas daripada bulan Ramadan. Ada ni. Jahat sungguh-sungguh. Ini bahaya. Bahaya. Mana asli? Asli gitu ke? Asli? Jangan jadi gitu dah. Sebab tu abah muai atas pondok tu yang mengaji ilmu agama kak. Jangan duduk hafal Quran saja.
Hafal Quran saja hukum hakik tak reti hak tu bahaya semayang ngori surah Al-Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua Ali Imran tu. Ada ni. Dah. Tu. Jadi kalau orang mengaji ilmu fiqh, walau dia hafiz aja tahu ni semayang ngori mana sunatnya, afdalnya bukan sunat. Afdalnya surah-surah yang pendek pendek. Kuliah, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas itu ya. Ada ayat-ayat lah saya nak ayat saya ni hafiz tahu dah. Takkan saya nak baca kuliah qul huwallah je. Nak mesti Al-Baqarah kot. Jangan. Nak kalau orang ada ngaji fakih, orang fiqh duk belakang kata. Jahil tu imam. Biar dia tarik macam sudah pun. Nak orang fakih duk belakang tu. Jahil tu imam ni. Tak reti kau gamuk ngorek bahasa Baqarah. Nah, lagu tu baik tak? Tu lagu tu. Tak usah ikut orang. Orang alimnya ikut orang kampung. Ikut orang kampung benar ah. Nah, orang kampung ni ya kuliah Allah. Tak ada surah lain ya. Ya tu orang kampung. Lah kali ya gelar tu imam kuliah. Tu imam kuliah lagi dah. Saya kira kena terai kau kampung lah. Nah, surah yang paling afdal baca oleh semaya ni ialah surah yang tamam. Mana sudah lalu. Tu. Afdal. Afdal mana banyak pahala, aksaru sawab. Banyak oleh pahala dia. Kalau kita duk baca ayat petik, tebuk, pahala ada, tapi banding dengan baca kuliah Allah banyak pahala kuliah Allah lagi. Pendek pun pendek, cepat pun cepat. Tertunai orang panggil tugas tu imam. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Apabila mu jadi imam, seorang daripada kamu maka hendaklah kamu peringat. Nah, ingin kuliah Allah mamu tak marah. Itu ni mamu. Ni siap umum pula. Saya nak baca Al-Baqarah ni satu rakaat. Siapa-siapa hak tak ikut tu tanda lemah imannya. Siap hukum pula mamu tu lemah iman dah. Jangan gitulah. Jangan gitu. Ada soalan ni. Apa benda kata? Soalan ni kait pasal ikhlas hak ustaz kecek semalam. Kalau ikhlas dalam buat ibadat wajib tu menjunjung perintah Allah. Tapi guana ikhlas dalam buat ibadat sunat seperti ibadat sunat tu bukan perintah dari Allah. Ibadat sunat. Ibadat sunat tu perintah Allah Taala juga. Mana ada sunat tu bukan perintah Allah? Sunat tu perintah Allah. Tapi talabul fi'li tapi talaban ghairu jaziman. Nah, ghairu jazimin. Nah, tutup perintah buat tapi tidak putus. Tapi kalau hak wajib perintah dengan putus. Mana talabul fi'li talaban jaziman gitu. Jangan kita kata sunat tu bukan perintah Allah. Sunat tu perintah Allah juga. Tapi guana dengan ikhlas dalam buat ibadat sunat sebab ibadat sunat tu bukan perintah dari Allah. Salah tu. Sunat tu perintah Allah Ta'ala juga. Jadi perintah Allah ni ada dua. Mana wajib sunat. Hak wajib perintah Allah suruh buat dengan putus. Tak dapat tidak nak buat. Hak sunat perintah Allah Ta'ala suruh buat juga tapi tak putus. Mana kalau buat dapat pahala, tak buat dengan makna kita tidak menghina-hina, maka tak dapat gapo-gapo. Rugi saja. Larangan Allah ada dua. Larangan Allah hak putus haram. Larangan Allah Ta'ala hak tak putus dia panggil makruh. Hak bukan suruh larang ni orang panggil takhyir. Apa? Beri pilih. Apa dia panggil? Mubah, harus. Itu dah. Jangan buat silap faham gitu. Baik, habis itu. Sing soalnya hal yashfa'u ahadun fi ahadin minal kuffari? Hal adakah yashfa'u memberi syafaat ahadun oleh seseorang daripada para nabi, kaum malaikat, wali, kaum ulama, amilin, syuhada, hufaz ke? Adakah memberi syafaat oleh seorang daripada mereka itu fi ahadin pada satu orang minal kuffari daripada orang-orang kafir? Tu. Tak bolehkah syafaat kepada semua muslim yang bermaksiat? Tak bolehkah syafaat kepada semua muslim yang bermaksiat? Atas kehendak Allah Ta'ala lah. Tu atas kehendak Allah Ta'ala. Ia kembali pada izin Allah Ta'ala. Memang akhirnya akan keluar juga. Orang panggil tadi kita sebut dah ke? Tu fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu.
Maka keluar daripada api neraka tu oleh satu kaum yang tidak ada langsung mereka tu beramal dengan amalan kebaikan, kejahatan lah, tetapi ada iman sebesar zarah. Dapat syafaat tak? Dapat syafaat, tapi sebelum tu doa neraka jugalah. Doa neraka jugalah. Hak tak boleh langsung nak bagi syafaat ni pada orang kafir. Dia awak mari dengan ibarat yashfa'una fi ba'dil mu'minina al-asina, memberi syafaat mereka itu pada sebahagian orang mukmin yang asi. Ni nak menunjuk kata bahawasanya ada sebahagian mukmin yang asi itu dilempar oleh Allah Taala dulu dalam api neraka sebelum disyafaat. Tu ada sebahagian orang mukmin yang bermaksiat tu tak ada nak masuk dalam api neraka, lalu disyafaat dah. Setelah mana timbang neraca tengoknya orang panggil berat sebelah kejahatan, maka Rasul tu, Nabi tu syafaat situ dah. Ada gitu. Tu lagu tu. Baik. Jawab tadinya la yastati'u, tidak mampulah ahadun oleh seorang pun. Nebuh gitu. Nebuh tu nakirah tu. Bili ifadatil hasri. La yastati'u, tidak mampu ahadu oleh seorang pun minal anbiya'i, daripada para nabi, fadlan, lebih-lebih lagi, an ghairi, daripada selain daripada mereka itu para nabi, an yukhatiballaha, oleh bahawa berkata-kata akan Allah Ta'ala. Yukhatibah maknanya nak minta dengan Allah Ta'ala, nak bercakap dengan Allah Ta'ala, fi ahadin, pada satu orang pun minal kuffari, daripada puak-puak kafir. Tak ada seorang Nabi pun yang mampu nak minta dengan Allah Ta'ala supaya syafaat kepada orang kafir. Walau satu orang tak boleh. Kenapa tu ilak pada la yastati'u? Li'ilmihim, kerana mengetahui mereka itu para Nabi. Bi'anna kalimatal azabi, dengan bahawasanya ketetapan azab. Qad haqqat, sungguh-sungguhnya benar-benarlah alaihim. Azab tu, ketetapan ke azab api neraka tu, sungguhnya benar-benarlah ketetapan azab tu alaihim, di atas mereka itu kufar. Tuhan kata dah kan, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu jugalah haqqat, sebenar-benarlah kalimatu rabbika, ketetapan daripada Tuhan engkau, 'alal ladzi, di atas orang-orang yang kafaru, kufurlah mereka itu, annahum, apa ketetapannya? Annahum, akan bahawasanya mereka itu, orang kufar ni, ashabun nar, ialah penghuni pada api neraka. Wa anna Allah Ta'ala, dan bahawasanya Allah Ta'ala la ya'zanu, tidak izinlah Allah Ta'ala bizalika, dengan demikian itu, dengan syafaat pada orang kafir ni. Allah Ta'ala tidak izin. Qala jalla sya'nuhu, telah berfirmanlah oleh yang agung, yang tinggilah zat dan sifat-sifatnya. Itu kelakuannya, zat dengan sifat-sifatnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu, tidak dapat memberi syafaat lah di sisinya Allah Ta'ala tu illa biiznihi, melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Jadi syafaat tu diizin oleh Allah Ta'ala baru dapat. Kalau tak izin maka tak dapat. Wa qala Ta'ala, dan telah berfirman lagi oleh Allah Ta'ala, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu, pada hari ketika itunya tidak memberi manfaat lah oleh satu syafaat pun, illa, melainkan man adzina lahur rahmanu, mereka yang diizinkan baginya man oleh Tuhan yang Maha Pemurah, wa radiyalahu, dan meredalah lahu baginya man oleh Allah Ta'ala. Maknanya qaulan akan ketetapan, akan perkataan dan ketetapan. Tu dah Allah Ta'ala tetap dah. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, akan tetapi sebenarlah ketetapan azab api neraka tu di atas orang kafir. Qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, dikatakan udkhulu, masuk kalian semua orang kafir, abwaaba jahannam khalidina fiha, pada pintu-pintu api neraka masuk kalian semua orang kafir, khalidina fiha, kekalah di dalamnya api neraka. Fabi sama sual mutakabbirin, maka seburuk-buruk tempat kediaman bagi mereka yang takabbur. Tu. Maka kerana tu tak boleh bagi syafaat pada orang kafir. Adapun syafaat yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat bagi pada orang kafir itu dengan makna memperingankan azab.
Kafir mana? Kafir yang menolongi Nabi kita Muhammad SAW, yang menolong agama Islam. Itu dibicara dalam kitab apa? Kitab apa dah? Kitab apa? Kitab apa dah? Kitab apa? Kitab apa? Ustaz Khidir, kitab apa dah? Kitab? Kifayah Ta'am ada? Kitab apa dah? Syekh Nawawi Banten tu. Kitab? Kitab apa? Kitab apa? Kekoh tu. Kitab apa? Molek. Pergi cek situ. Bahjatul Wasail. Dia bila bagai-bagai jenis syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, nanti kat syurga tempat yang bergembira dan bersukaria. Kalau mak bapak yang kafir duduk dalam neraka, lagu mana? Lagu macam mana boleh gembira? Kena masuk dulu tanya soalan gini. Tu. Sebab dia di akhirat ni tak sama dah dengan dunia ni. Hubung kait lagu mana, orang panggil tali persaudaraan, sekalipun ibu bapa ke atau pak saudara ke mak saudara ke, tetaplah orang panggil happy dari syurga tu, tetaplah dia dapat kecak. Soal orang tua dia, kawan kerabat dia dalam neraka tu soal lain. Soal lain. Tu. Gini. For kita bila berumah tangga. Soal bini kita tak dengar kata. Bagaimana kita nak kata rumah tu bahagia? Memanglah kalau iktibar kata orang rumah tak dengar kata, bini tak dengar kata, suami degil, memanglah tak bahagia. Tapi kalau iktibar orang panggil boleh berjimak tu, bahagia semata. Tu contoh nak mudah faham lah. Duk balah leku-lekan tu lepas puyuk pinggir belanga, kalau balah hari, tapi anak boleh 10 ekor ke? Balah semua lelaki bini dua ni. Tengok ni. Maki tu. Tapi tengok anak berapa? 10 ekor anak. Weh, laju buat kerja. Tak bahagia semua lelaki kira. Orang tengok, berat lelaki bini ni. Balah semua. Tak bahagia. Macam mana saya nak bahagia Ustaz? Bini saya. Macam mana saya nak bahagia Ustaz? Tok lelaki saya. Padahal anak berderek agak 10 ekor. Jadi iktibar lain-lain lah. Iktibar orang panggil apa? Semata-mata nikmat hok dikecak dalam rumah tangga tu. Bahagia semata, tak ada tok bahagia. Tadi iktibar bini degil ke, dak tok lelaki tolol jahat ke, tu lain. Sama ke? Duduk dalam syurga tetap dah bahagia. Suada orang bahagia. Dapat kecak bagai-bagai nikmat dalam syurga. Pas mopok dia dengan neraka, itu iktibar lain. Dia tu memang bahagia dah. Tu kalau kita nak lebih mudah faham. Susah lagi, kena hadap sendiri akhirat kelak lah, baru tahu lagu mana. Bahagia dalam syurga lagu mana, orang tua duduk dalam neraka nya. Baik, habis itu. Kemudiannya soal pulaknya, soal mal kausaru. Apakah ia kausar? Kausar mana? Allazi a'tahu Allahu, yang mengurnialah akan kausar tu oleh Allah Ta'ala li nabiyina, bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyina Muhammadin, bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Wa asyara, dan mengisyaratlah ilaihi, kepada kausar tu. Mana kepada i'ta' atau pada kausar boleh. Azza sya'nuhu, yang agunglah oleh zat dan segala sifat-sifatnya. Inna a'tainakal kausar, sesungguhnya mengernialah kami akan dikau Nabi Muhammad akan kausar. Apakah kausar tu?
Nah, Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jin jawabnya, Al-Kautsaru, bermula Kautsar tu nahrun fil jannati, sungai dalam syurga. Tu jadi sungai Kautsar tu sungai dalam syurga. Adapun Haud tu telaga, nah, telaga di luar syurga. Kenapa kita kata Haud tu telaga di luar syurga? Sebab orang hak nak mari minum Haud tu ada juga di halau. Tu Nabi panggil, ni umat aku ni, mai. Tuhan kata, jangan hai Nabi Muhammad. Kenapa ya Rab? Hei Tuhan, sedangkan ada ketandaan pada wajah-wajah rupa-rupa mereka tu umat aku. Lalu Allah Ta'ala kata, kamu tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah kamu intikal, kamu tidak ada di dunia ni. Ada juga. Jadi Haud tu telaga hak di luar syurga. Adapun Kautsar tu sungai hak ada dalam syurga. Tapi khilaf lah. Ada setengah ulama kata Kautsar tu ialah Haud, Haud tu ialah Kautsar. Macam-macam lah. Bagai-bagai pendapat. Tu. Tu. Yang mengatakan orang panggil apa? Kautsar tu ialah Haud. Kerana sabitlah hadisnya bila turun inna a'tainakal kautsar tu. Rasulullah kata atadruna mal kautsaru? Adakah mengetahui kalian apakah itu Kautsar? Lalu sahabat jawab, Allah wa rasuluhu a'lamu lah. Allah dan Rasulnya yang lebih, yang maha mengetahui maknanya. Lalu Nabi kata, fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsirun huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah ani tuhu adadun nujumi. Apa ni orang panggil pencebok Kautsar ataupun Haud tu bilangan sebanyak bilangan bintang langit. Ada sabitlah hadis ni. Ada juga pendapat ulama mengatakan Haud ialah Kautsar, Kautsar ialah Haud. Tu setengah ulama mengatakan Kautsar tu sungai dalam syurga, Haud tu ialah telaga di luar daripada syurga lah. Ma'uhu, bermula airnya, air bagi Kautsar ni abyadu, terlebih putih, minal labani, daripada susu, wa ahla, dan terlebih manis, minal asali, daripada madu. Man syariba mimma ihida, barang siapa yang meminumlah daripada airnya Kautsar, syarbatan, akan seteguk air, la ya'tashu ba'daha, nescaya tidak dahaga, tidak haus lah kemudian daripadanya, kemudian daripada syarbah tadi tu, daripada satu tegukan tu, abadan, selama-lamanya, selama-lamanya tidak akan dahaga. Tu. Sing soalnya, ma hukmu, apakah ia hukum al-mu'mini bagi orang beriman at-ta'i'i yang ta'at, ba'dal hisabi, kemudian daripada dikira-kira keamalannya. Jin jawab, hukmul mu'minin at-ta'i'i, hukmul mu'mini at-ta'i'i, bermula hukum bagi orang beriman yang taat pada perintah Allah, ba'dal hisabi, kemudian daripada dikira-kira keamannya, dukhulul jannati, ialah masuk syurga, khalidan, hal keadaan kekal, abadan, selama-lamanya, fi na'imiha, di dalam kenikmatannya, kenikmatan syurga, al-mustatabi, yang melazatkan, yang menyenangkan, yang melazatkan, yang menyedakkan, ikut habis buh belakang lah tu. Tu. Kemudiannya, ma hukmul kafiri, apakah hukum orang kafir, awil munafiki, atau orang munafik. Munafik ni hukum kafir ke? Kerana dia orang panggil izharul Islam fil lisan wa ikhfa'u bil kufri fil jinan. Itu dia panggil munafik. Menzahirkan Islam pada lidah tapi menyembunyikan kekufuran di dalam batin hati. Sebab tu tak boleh kita kata tak apa munafik jah. Jangan. Munafik ni bukan jah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ni duduk di dalam neraka di pihak yang paling bawah sekali. Patak, kata panggil patak neraka. Patak
neraka. Bawah kali. Maknanya orang kafir hak biasa-biasa ni atas pada orang, nah, pihak atas lagi daripada orang munafik. Orang munafik tu duduk bawah lagi pada orang kafir hak biasa-biasa. Itu nak kata teruknya nifak. Dah. Habis. Haji jawabnya hukmul kafir. Bermula hukum bagi orang kafir. Awil munafiki dan orang munafik. Ba'dal hisabi kemudian daripada betul tak? Ba'dal hisabi kemudian daripada hisab. Khabar. Dukhulun nari ialah masuk dalam api neraka. Khalidan kekal fiha di dalamnya api neraka. Abadan selama-lamanya. La yafturu anhu. Tidak merintangilah. Tidak memutusilah anhu daripadanya al-alamu. Tidak memutuhlah daripadanya al-alamu oleh kesakitan wal azabu dan oleh keazaban. Tak putuh. Azab sakit itu tak putuh. Tuh. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Walladzi bermula orang-orang yang kafaru kufur mereka itu, wa kadzabu dan mendustailah mereka itu bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni-penghuni bagi api neraka. Hum fiha, mereka itu di dalam api neraka khaliduna, kekal mereka itu, kekal. Tuh. Banyaklah dalam ayat Quran duk sebut kata pokok kufar ni kekal dalam api neraka. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunzarun. La yukhaffafu anhumul azabu. Tidak diperingankan daripada mereka itu oleh azab. Tak diperingan sikit pun. Dah. Baik, sing soal ma hukmul mu'mini la'asi ba'dal hisabi. Apakah hukum orang beriman yang bermaksiat kepada Allah kemudian daripada hisab? Jin jawab hukmul mu'mini, bermula hukum orang mukmin yang asi, al-asi yang bermaksiat. Ba'dal hisabi kemudian daripada dihitung, diperiksa, dikira-kirakan amalnya. In ghafarallahu lahu, jika mengampunilah oleh Allah Ta'ala baginya, bagi mukmin asi itu. An yadkhulal jannata, bahawa masuk akan syurga min awalil amri, daripada permulaan pekerjaan, khalidan kekal, kadang kekal fiha dalamnya jannah asyurga abadan selama-lamanya. Jadi kalau orang tu, orang mukmin yang bermaksiat, bila dihitung-hitung amal dia berat, amalan kejahatan. Tuh. Kalau orang panggil rasul, anbiya, mursalin, wa awliya salihin, ulama, al-amilin, syuhada ke, hufaz ke, yang mensyafaat, akan masuk syurga. Ataupun tidak disyafaat, tapi Tuhan apa? Dengan kemurahan hati. Innahu kana ghafara. Tuhan ni maha pengampun. Tuhan nak apa boleh. Tu Tuhan boleh hapung hak Tuhan janji dah ke? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallah, sesungguhnya Allah, la yaghfiru an yushraka bihi, tidak mengampung Allah Ta'ala an yushraka bihi, bagi dosa-dosa mensyirikkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak ampun dosa orang mensyirikkan dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Ta'ala nak ampun bagi hak selain daripada demikian itu, liman yasha, bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendak. Selain daripada dosa syirik, ikut Tuhan nak ampun sih. Tuhan nak ampun ya ampun. Maka bila Tuhan ampun dosa tu masuk syurga sejak di awal, tak masuk api neraka asal. Tu harus bagi Allah Ta'ala boleh. Wa illam yaghfir lahu, dan jika tidak mengampuni Allah Ta'ala lahu baginya, bagi mukmin yang asli itu, ayu azaba finnari, bahawa mengazablah finnari, mengazablah orang mukmin itu dalam api neraka, muddatan pada satu tempoh, ala miqdari zambihi, di atas qadar sakatan dosanya mukmin yang asli. Summa yakhruju minha, kemudian dikeluarkan daripadanya, daripada api neraka, wa yadkhulul jannata, dan masuk dalam syurga, khalidan, hal kadang kekal fiha dalamnya syurga, abadan selama-lamanya. Tu. Kan Nabi sebut kan? Yukhraju minan nari, keluarlah daripada api neraka,
Man kana, mereka yang adalah ia fi qalbihi, di dalam jantung hatinya, mithqalu zarratin minal imani, seberat zarrah daripada keimanan yang sebenar. Tu kat dunia ni bolehkah kita nilai orang ke neraka dan syurga dengan ciri-cirinya? Tu secara umum tu boleh lah. Secara umum. Mana secara umum kita kata orang yang rajin jemaah, ngaji, beramal, ikhlas dalam amal, itulah ciri-ciri ahli syurga. Orang yang bermaksiat, orang yang amal dengan jahil, orang yang tak setaubat, orang tu ciri-ciri ahli neraka. Boleh gitu. Tapi kita nak tentu taksih atas orang ni. Muhammad khairu ialah ahli neraka berdasarkan ciri-ciri. Tak boleh itu. Boleh itu. Tak boleh itu, tak boleh. Fawahim ialah ahli neraka berdasarkan ciri-ciri. Boleh gitu. Tak boleh. Tu kenapa? Kerana hijau syurga neraka ni ialah hijau Tuhan. Maka kita tu tak boleh nak putuskan hukuman orang itu dengan syurga neraka, walaupun dengan nilai-nilai yang ada. Hanya diharap-harapkan lah. Diharap-harap tu lain. Seperti kita kata seorang itu meninggal. Maka ada ketandaan orang panggil husnul khatimah, dia meninggal. Maka kita pun kata dia harap-haraplah Allah Ta'ala ampun dosa-dosa dia dan dimasukkan dalam syurga. Boleh gitu. Tak ada masalah. Sama juga. Hatta orang mukmin tu mati dah tempat maksiat sekalipun, tetap kita kena harap-harapkan Allah Ta'ala ampun dosa dia. Masuk dalam syurga. Tak boleh kita kata, menatan ni cerak dah neraka, mati ada disku boh. Tak neraka lagi. Jangan cakap gitu, kita tak tahu. Kita tak tahu yang mati dalam disku tu sebab apa. Mungkin nak pergi dakwah ke. Nak pergi tashkir ke, nak pergi bayang orang dalam disku, mati. Nak pergi tausiah ke dalam disku tu, mati. Dia tak tahu. Hatta sekalipun doa ustaz yang mati belum minum arak, kita tak tahu. Tuhan apa ada? Sebab tu nak ayat kata syurga neraka ni urusan Tuhan. Kalau kita pergi menentu atas hamba tu syurga neraka, atau syurga, kalau syurga tak ada masalah lagi ni. Kita menentu atas syurga. Tapi bahayalah. Bahaya dia tu tidak sebahaya kita menentukan manusia tu dengan neraka. Tu. Ni internet ni. Adakah golongan hak masuk syurga tanpa hisab akan tetap kena hisab? Golongan hak masuk syurga tanpa hisab akan tetap kena hisab. Muka masuk syurga tanpa hisab tak kena hisab ni. Ya ada hak masuk syurga tanpa hisab satu. Tak kena hisab lah tu. Muka tanpa hisab, sebut dah tanpa hisab. Yang keduanya dihisab juga, tapi hisaban yasira. Hitung hisab tu dengan mudah-mudah. Kira mudah-mudah ya. Tutup mata cepat. Gitu. Ada tu ni. Ada dihisab dengan hisab yang sangat payah, teliti betul-betul. Ni haknya. Ada. Pas betul kalau ada setengah pendapat ulama kata ada yang kafir zaman lah ni hak kemungkinan dia dikira sebagai ahlul fatrah. Lagu mana orang kafir zaman lah ni hak nak dikira sebagai ahlul fatrah tu? Kalau dia duduk dalam perut bumi yang ketujuh, tak sapa lah internet langsung, tak boleh nak Google, tak sapa langsung sebab hidayat dan sebagainya, boleh nak kata ahlul fatrah? Tak? Kalau duduk di kutub utara, dua bawah bumi, tak ada langsung jumpa orang Islam ke ataupun mengetahui Islam nak boleh sapa ke dia ke, boleh nak kata ahlul fatrah? Tapi kalau duduk atas bumi yang mana benda boleh kita buat kajian zaman lah ni lagi mudah. Ittisalul maklumah tu orang panggil bisur'ah, dengan secara cepat lah ni. Dengan apa? Dengan internet. Orang kafir pun boleh Google, tak Google, tengok YouTube, tengok sebagainya. Susah agak nak kata ada ahlul fatrah lagi zaman lah ni tu. Melainkan kalau kita nak takdir kata ada ahlul fatrah, kena kata gitulah. Orang kafir hak duduk di kutub utara dalam perut bumi ketujuh, tak siapa langsung maklumat. Boleh boleh nak kata ahlul fatrah ke? Tu. Jahil hak di maaf pun nak boleh kata lah ni tak payah dah. Jahil hak di maaf ni mana? Jahil hak tak ada langsung ulama, tak siapa langsung. Orang alim tak siapa, kitab tak siapa, orang hak boleh baca kitab orang alim tak siapa. Cari mana jahil hak di maaf itu? Payah dah lah ni.
Tak YouTube jumpa, tak Google jumpa, buka FB jumpa. Malah ke tak malah? Rajin ke tak rajin nak cari? Nah, kita jual berlambuk-lambuk. Tok guru mengajar lebih banyak tok guru pada orang mengaji. Orang mengaji neka lah. Ya, orang mengajar kat 60 hektar ada. Nah, macam-macam canggih lah ni. Nak kata jahil di ma'ah lah ni berbahaya. Jangan kata Alif Fatrah. Nah, jahil di ma'ah ni. Jahil hak jauh daripada ulama kan? Jahil jauh daripada ulama. Tak ada ulama langsung. Kitab pun tak siapa. Orang nak baca kitab ulama pun tak ada. Jahil tu di ma'ah. Jahil tu di ma'ah. Ada. Habis. Baik. Mal jannatu. Apa itu syurga? Tanya, gapo dia kat syurga? Syurga tu gapo? Hiya, jin jawabnya ialah syurga tu ialah darun na'imil muqimi. Negeri kenikmatan dan ketetapan. Nah. Darun ialah negeri, fiha sabi adalah di dalamnya negeri syurga negeri itu ma tashtahihil anfusu, barang yang berkeinginanlah akan dia barang tu oleh segala nafsu-nafsu. Tuh. Wa talazzul a'yunu, dan kelazatanlah oleh segala pandangan-pandangan mata. Dalam Quran sebut kan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan memberi khabar gembira, berita gembira dengan syurga yang adalah mereka itu dijanjikan mereka itu oleh Allah Taala. Tuh. Ada ayat Quran ada kan? Apa tu? Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang berkata serta i'tiqad dalam hati dia bahawasanya Tuhan kami ialah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tak kejak, tak berpaling dah daripada jalanan-jalanan yang menyesatkan. Hanya jalanan ahli sunnah wal jamaah saja yang menjalani. Tu bila saat dia nak mati, tatanazzalu alaihimul malaikah, nescaya turunlah oleh para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Dia kata wana malaikat tu kepada orang mukmin tadi tu, jangan kamu takut, jangan kamu rusing. Jangan kamu takut benda kamu nak hadap, dan jangan kamu rusing benda kamu nak tinggal. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan memberi berita gembiralah malaikat tu dengan syurga yang adalah syurga tu dijanjikan kepada mereka itu orang mukmin. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, kami ni para wali-wali kamu pada kehidupan di dunia, wa fil akhirah, dan pada kehidupan akhirah, walakum fiha, dan sabit bagi kamu di dalam syurga akhirat kelak tu, ma tashtahihi anfusukum, barang yang menghendaki ialah oleh barang yang diinginlah oleh nafsu-nafsu kamu, walakum fiha ma tad'un. Itu. Dan sabit bagi kamu pada dalam syurga, di dalam syurga tu, ma tad'un, apa barang yang kamu nak, kamu minta dapat berlaku, gitu mana. Banyak dalam Quran sebut tu. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Udkhulul jannata, masuklah kalian semua akan syurga. Tuh. Antum wa azwajukum tuhbarun, yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwabin, mengelilingi di atas mereka itu segala mah perak-perak, segala barang perhiasan. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa talazzul a'yun, dan sahabat adalah syurga ni ma tashtahihil anfusu, barang yang berkeinginan lah akan dia barang tu oleh segala nafsu-nafsu, wa talazzul a'yunu, dan kelazatanlah oleh segala pandangan mata. Wa antum fiha khalidun, dan kalian semua di dalam syurga tu khalidun, kekal. Banyaklah dalam Qurannya. Tuh. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpama syurga yang dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Fiha anharun, ada dalamnya beberapa sungai, mimma'in, daripada air, ghairi asinin, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, wa anharum min khamrin lazzatil lisyaribin, wa anharum min asali musaffa. Ni orang panggil kausar tadi tu.
min asali musaffan. Banyaklah dalam Quran tu duk cerita kata hasyur syurga. Darun, syurga ni juga ialah negeri. Fiha, yang ada dalam syurga tu, mala ainun ra'at, barang yang tidak ada mata tu melihat. Wala udhunun sami'at, dan tidak ada telinga yang mendengar akan dia. Wala khatara, dan tidak terlintah ala di atas qalbi basyarin, hati-hati manusia, di atas satu hati manusia pun tak ada. Mana nikmat Allah Ta'ala bagilah syurga tu, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati manusia satu orang pun tak pernah terlintah. Nah, ada lagu mana? Allah tahu. Sini. Nak masuk syurga dulu. Nah, tu. Sing soal ma jahannam, gapo dia jahannam ni? Jin jawab. Nak sini, jahannam ni gapo dia jahannam? Jin jawab, hiya jahannam ni darul azabil muqimi. Nah, ialah negeri azab yang tetap. Nah, darun ialah negeri, fiha yang sahabat di dalam negeri tersebut, jami'u, oleh sekalian anwa'il alami, sekalian bagai-bagai kesakitan, allati, yang bermula segala bagai-bagai kesakitan tu, la takhturu, yang tidak terlintahlah, alal afhami, oleh segala benak-benak kefahaman otak akalan manusia, tak boleh. Fikiran manusia tak boleh nak kelitah langsung. Sakit lagu mana? Sakit lagu mana ke azab ada neraka tu, tak ada satu manusia boleh telitah dalam kepala otak. Alal afhami, alal afkari, yang gitu. Begitulah. Alal afhami ay alal afkari. Nak tidak telitah langsung dalam fikiran manusia. Sakit lagu ni. Ia akan dikecak dalam api neraka. Sakit sungguh-sungguh. B situ. Al-mabahasus sadisu, perbahasan yang keenam, fil imani, pada menyatakan kepercayaan bil qada'i wal qadari, dengan ketetapan. Qada ni kalau ikut mazhab Maturidiyah, kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradah. Kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradah ni kalau Asy'ariyah lah. Bil qada'i wal qadar, qada kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradah, wal qadari kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat qudrat. Itu kalau Asy'ariyah. Kalau Maturidiyah terbalik hak tu. Terbalik atau mana? Qada kena pada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat qudrat, qadar kena pada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradah. Tu. Pada menyatakan dengan ketetapan Allah dan perbuatan Allah, wa yashtamilu alaihi. Ada tak? Ada perkataan itu. Wa yashtamilu, dan melengkapilah ala wa yashtamilu ala sab'i masaila, dan melengkapilah ia di atas 7 segala masalah-masalah. Tak ada? Tak ada, tak usah tulis. Ini lagi tak saya ada. Si soal, kaifa li'tiqadu bil qada'i wal qadari? Gitu kah? Mal i'tiqadu bil qada'i wal qadari? Tak ada tu. Kalau lagi tak tu kaifa, kalau kita saya kaifa li'tiqadu bil qada'i wal qadari, bagaimanakah berpegang dengan qada' dan qadar, ataupun mal i'tiqadu bil qada'i wal qadari, apakah pegangan dengan qada' dan qadar? Jin jawab, huwa, ialah anak takidah, bahawa kami beriktikad, kami berpegang, anna jami'a af'alil ibadi, akan bahawasanya sekalian perbuatan-perbuatan bagi hamba. Takmim dulu. Sawa'un kanat ikhtiyariyatan, sama ada perbuatan-perbuatan hamba tu adalah ianya bahasa pilihan hamba. Lagu mana? Contohnya, mislal qiyami, seumpama berdiri. Kita nak berdiri, kita pun berdiri. Kita nak duduk, wal qu'udi, dan duduk. Kita pun duduk. Wal akli, kita nak makan, kita pun makan. Wasyurbi, kita nak minum, kita pun minum. Hak bahasa kita pilih. Awit tirariyatan, ni atah pada kata ikhtiyariyatan. Tu anak takidah bahawasanya kita beriktikad, kita berpegang, anna jami'a af'alil ibadi, akan bahawasanya sekalian perbuatan-perbuatan bagi hamba, sawa'un kanat ittirariyatan, sama ada perbuatan-perbuatan bagi hamba tu hak bahasa ittirariyatan. Mana? Hak bahasa tergagah, hak bahasa dipaksai. Digagahi, dipaksai. Tu. Lagu mana? Misal contoh dulu. Mislal wuku'i, seperti terjatuh. Ada orang nak jatuh? Ada juga orang nak jatuh bunuh diri tu, dia memang pilih lah nak bunuh diri. Sebab tu berdosa. Ikhtiyari tu sebab tu berdosa. Sebab apa? Sebab dia pilih.
Tapi kalau terjatuh, hidup jalan-jalan bawa jatuh, terjatuh. Atau panggil ittirari. Ittirar ni kita sebut itulah. Terpukul, terjatuh, tu. Khabar semua sekalinya kainatun, adalah ia, yang ni berlakulah ia, terjadilah ia semua sekali perbuatan ikhtiariyah atau ittirariyah berlaku terjadi semua sekali itu bi iradatillah taala, dengan kehendak Allah taala, dengan ketentuan Allah taala, wa taqdirihi, dan perbuatannya Allah taala laha baginya, bagi perbuatan hamba tu fil azal, pada sedia kala lagi. Wa ilmuhu, dan pengetahuannya Allah nyata biha, dengan dia, dengan perbuatan hamba tu qabla waktiha, sebelum daripada waktunya waktu perbuatan hamba tu. Ni. Sebelum daripada hari ni nak mengajar ni, Tuhan nyata sedia kala lagi. Dia Tuhan tentu sedia kala lagi. Dia Tuhan hadir sedia kala lagi. Gitu. Tapi buat ni barulah. Hari ni kan, malam ni Tuhan buat ni. Mulut saya bercakap kau semua sekali. Faham tak? Semuanya perbuatan hamba, sama ada ittirari atau ikhtiari, ialah perbuatan kehendak Allah Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mentakdirkan, Allah Ta'ala yang memperlakukan. Faham tak? Tu. Kalau gitu khilaf kita dengan Mu'tazilah tu pada masalah perbuatan hamba yang bahasa ikhtiariyah. Adapun perbuatan hamba yang bahasa ittirariyah, itu tak ada khilaf. Semua yang mengatakan itu adalah perbuatan Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang mengada, Allah Ta'ala yang menjadi, Allah Ta'ala yang menentu, Allah Ta'ala yang memperbuat. Kenapa? Karena memang kita tak pilih, kita tak buat. Tapi terbuat juga dengan perbuatan kita. Itu tak ada khilaf. Ada pun ada khilafnya ialah perbuatan hamba yang bahasa ikhtiariyah. Kata Mu'tazilah Qadariyah, itu ialah perbuatan hamba, tidak Allah Ta'ala yang mengada, hanya Allah Ta'ala menjadi orang panggil pekuasa, kedrak, kuah yang baru pada hamba, yang mampu memberi kesan pada mengadakan perbuatan hamba itu sendiri. Tu kata Jabariyahnya, tidak. Allah belaka kita langsung, tidak ada iradat, seumpama kapal yang ditiup pada udara. Kemana angin pupuk? Ke kiri ke kanan? Kapal tu pergi ke kanan ke kiri ke itu Jabariyah. Ada. Maka ahlu sunnahnya duduk tengah-tengah. Mana? Itu ada orang panggil hak bahasa iradat Allah Ta'ala bagi pada kita. Ikhtiar dia panggil. Ikhtiar usaha. Ikhtiar kasab wal iktisab. Ada hak tu Tuhan bagi pada hamba. Sekira-kira zahirnya kita tu mukhtarun zahiran, tapi majburun batinan. Itu wallahu alam. Kita berhenti situ dulu. Sing so'a idza kana Allah Ta'ala huwal khaliq li jami'il af'alil abdi. Idza kana, apabila adalah Allahu, bermula Allah Ta'ala tu huwa ialah khaliqu, ialah sang pencipta, li jami'i af'alil ibadi. Bagi sekalian perbuatan hamba-hamba. Afala yakunul abdu, apakah tidak adalah hamba tu hina izin, pada ketika itu, pada ketika mana Allah tu ialah khaliq, sang pencipta bagi sekalian perbuatan-perbuatan hamba. Adakah tidak hamba tu ketika itunya majburun? Mereka yang tergagah, yang dipaksai fi jami'i af'alihi, pada sekalian perbuatannya. Wal majburu, dan bermula mereka yang tergagah, yang diijbar, yang dipaksai, la yastahiqu, tidak berhak as-sawaba, akal pahala, wala iqabah, dan akan seksa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin wa ajli wa amal. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad. Wa ilmuhu biha. Wa ilmuhu biha qabla waktiha. Wa ilmuhu biha qabla waktiha, dan pengetahuannya Allah Ta'ala biha, dengan dia, dengan af'alul ibad tadi itu, qabla waktiha, sebelum daripada waktunya, waktu perbuatan hamba tu lah.